Okay, hari ini kita masuk bab baru, bab yang kedua, iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okay, berkaitan dengan makanan. Okay, jadi kalau kita tengok 2.1 ialah gizi seimbang dan nilai kalori. Okay, apa itu gizi seimbang? Okay, gizi seimbang maksudnya kalau kamu tengok nota di sini, dia adalah pemakanan yang mengandungi, maksudnya makanan yang kita ambil itu mengandungi semua kelas makanan. Okay, semua kelas makanan maksudnya termasuk dia mempunyai karbohidrat, dia mempunyai protein, dia mempunyai fiber, vitamin, lemak dan sebagainya. Okay, garam-garam mineral, maksudnya dia mengandungi semua kelas makanan ni dan dalam kuantiti yang betul. Maksudnya kita tak boleh kata kita makan karbohidrat yang banyak, lepas tu mungkin sayur sikit saja. Okey, maksudnya kita akan kurang kelas makanan tertentu, iaitu kita kurang fiber. Okey, jadi ini maksudnya tak seimbang. Jadi kalau seimbang maksudnya kita kena makan semua makanan, kita mesti mengandungi semua kelas dan kuantitinya adalah betul ataupun yang berpatutan. Okey. Kita tengok bahagian bawah, okay, tadi ialah gizi seimbang, maksudnya kita kena seimbang dari semua jenis kelas makanan. Okay, kita tengok satu kecacatan di sini, iaitu kita panggil malnutrisi. Okay, MAL, mal. Okay, malnutrisi maksudnya seseorang itu mengalami keadaan di mana dia kurang kelas makanan tertentu. Maksudnya dia terlalu kurang, okay, kelas makanan tertentu. Sebagai contoh, kalau kita tengok gambar raja di bawah, iaitu A, goiter. Goiter ni kalau kamu tengok dia dekat kerongkong tu dan nampak macam bengkak, maksudnya seseorang tu dia kekurangan iodin. Okay, iodin ni boleh dapat daripada makanan lauk. Okay, dia kurang. Okay, lepas tu kita tengok B pula, iaitu scurvy. Okay, iaitu kamu tengok gusi dia berdarah sebagainya. Okay, jadi ini sebenarnya dia adalah kekurangan vitamin C. Okay, kekurangan C ya. Okay, maramus. Maramus ni adalah satu keadaan di mana dia kurang makanan. Okay, yang berlaku dekat Afrika lah. Dia kurang banyak makanan, protein, karbohidrat, semua kurang. Okay, iaitu kita panggil maramus. Lepas tu bagi D, washoqa, iaitu washoqa ni adalah bagi mereka yang kurang banyak dalam protein. Okay, proteinnya sangat-sangat kurang. Okay, dan kita tengok yang seterusnya adalah ricket. Okay, iaitu kamu tengok kaki dia sudah bengkok, tak boleh lurus, iaitu dia kurang garam mineral seperti kalsium. Okay, jadi ini adalah berlaku dan dia juga kurang vitamin D lah. Okay, vitamin D ya. Jadi ini adalah keadaan yang berlaku kalau kita kurang satu kelas makanan itu terlalu banyak. Okay, sangat-sangat kurang. Dan keadaan ini kita panggil malnutrisi. Okay, seterusnya kita tengok nilai kalori makanan. Okay, iaitu kita selalu dengar katakan, oh ni kalori tinggi. Kalau makan makanan yang nilai kalorinya sangat tinggi, mungkin dia akan menyebabkan seseorang itu gemuk lah. Okay, jadi apa itu nilai kalori ya? Nilai kalori sebenarnya adalah nilai tenaga. Okay, selepas kamu makan selepas kamu makan sesuatu makanan, makanan itu akan membekalkan tenaga kepada badan kita. Jadi kalau kita makan makanan tu dia memberi nilai tenaga yang tinggi, maka kita kata nilai kalorinya adalah tinggi. Okay? Dan untuk mendapat nilai kalori ini, kita boleh gunakan cara pemanasan ataupun pembakaran makanan tersebut. Okay? Iaitu kalau kamu tengok di tepi ni, okay, kita ada satu bahagian eksperimen, iaitu kita boleh bakar makanan itu. Okay, dan kalau kita bakar makanan itu terbakar, dia akan membebaskan tenaga dan dia akan menyebabkan air. Okay, air di sini kalau kamu tengok gambar raja di sini, okay, ada air di sini. Air ini akan jadi panas dan kalau air ini jadi panas, maka termometer ni suhunya akan naik. Okay, jadi ini ialah kita boleh mendapat
berapakah nilai tenaga yang dibebaskan oleh makanan tersebut. Okey, iaitu kalau kita tengok unit nilai kalori ni, tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan ataupun pembakaran makanan. Okey, waktu dia makanan itu terbakar, dia membebaskan tenaga. Okey, dan makanan unitnya yang kita guna ialah kalori yang kamu tengok di sini. Okey, kita boleh guna kalori, kilokalori. Okey, macam kita ada gram, kita ada kilogram lah. Okey, ataupun joule ialah tenaga ataupun kilojoule. Okey, jadi kalau kamu tengok di bawah, kalau 1 kalori sebenarnya dia sama dengan 4.2 joule tenaga. Okey, dan unit SI yang kita terima antarabangsa ialah kita guna joule per kilogram. Okey, yang ni unit SI ataupun sistem international. Okey, dan untuk pengukuran nilai kalori ini sebenarnya kita ada satu alat khas yang kita boleh mendapat nilai kalori, iaitu kalau kamu tengok di sini kita ada satu alat yang kita panggil calorimeter bomb. Okey, calorimeter bomb, di mana ini adalah calorimeter bomb. Okey, di mana kita boleh masukkan makanan. Okey, mungkin kita masukkan 1 gram ataupun biasanya kita letak 1 gram lah. Lepas tu kita biar makanan itu terbakar dan kita catatkan suhu awal dan suhu akhir untuk mendapat peningkatan ataupun perubahan suhu. Okey. Okey, lepas tu kalau kamu tengok jadual 2.1 di sini, okey, iaitu nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Iaitu kita ada 3 kelas makanan di sini, iaitu karbohidrat. Kalau kamu makan nasi banyak itu karbohidrat lah. Lepas tu lemak, okey, makanan sebagai contoh daging, okey, ataupun ikan ataupun yang berminyak sebagai contoh minyak masak kita lah, okey, ataupun minyak kelapa sawit, okey. Lepas tu kita ada protein. Protein biasanya boleh dapat daripada daging, ikan ataupun ke kacang. Okey, di antara 3 kelas makanan ni, okey, kalau kita masukkan 1 gram, okey, 1 gram karbohidrat ke dalam calorimeter bomb ni, okey, kita dapati bahawa dia akan menghasilkan nilai tenaga yang kita tukar ke nilai kalori sebanyak 16.7. Okey, lemak 37.6 dan protein sama dengan karbohidrat. Okey, sama, iaitu 16.7. Jadi nampaknya makanan yang membekalkan nilai kalori yang paling tinggi adalah lemak. Okey, maksudnya kalau kita makan makanan yang berlemak banyak, maka nilai kalori itu adalah tinggi. Okey, dan kalau terlalu tinggi lemak itu, sebab kalau kita makan makanan yang terlalu banyak lemak itu tak diguna. Maksudnya lepas kita makan, kita duduk saja ataupun tidur saja, tak buat kerja, tak exercise sebagainya, maka lemak yang berlebihan ni akan kumpul di dalam badan kita, iaitu dia kumpul dekat bawah kulit, okey, yang kita akan menjadi gemuk lah. Okey, jadi ini adalah nilai kalori daripada 3 kelas makanan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitu kita nampak di sini dia bagi contoh-contoh makanan. Okey, ada 4 jenis makanan di sini, iaitu kalau kamu tengok gula. Okey, gula ni sebenarnya dia adalah 100% karbohidrat. Okey, yang hijau tu. Kalau kita tengok daging maksudnya dia ada lebih kurang 69% air. Okey, air. Lepas tu yang baki tu, yang nampak putih itu adalah protein dan dia ada sedikit lemak. Okey, ada sedikit lemak. Yang ni adalah daging. Okey, lepas tu kalau minyak, okey, minyak sawit, okey, minyak jagung sebagainya, dia adalah 100% lemak. Okey, 100% lemak. Dan kalau kamu makan beras, maksudnya nasi lah, okey, yang kita masak, maksudnya kita nampak dia adalah banyak 76% adalah karbohidrat. Lepas tu ada air, sedikit protein dan sedikit lemak. Jadi kebanyakannya adalah karbohidrat. Maksudnya kalau kita makan sejenis makanan tu, bukan semestinya dia satu kelas saja. Dia mungkin boleh lebih daripada satu kelas makanan.